Okey, sekarang Ustaz nak semua buka Ustaz, ini bahasa apa Ustaz? hadis. Buka buku hadis, muka surat 10. Sekarang Ustaz tengah hantar video kat tangga tu Ustaz. Okey. Okey, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pengajian kita. Jadi kita akan hari ini belajar hadis hadis tahun 4 pada tajuk yang ketiga. Ustaz minta maaf lah, hadis kamu agak lambat sebab Ustaz banyak outing tahun ni. Dia bahasa cawan, faham. Jadi kita Ustaz banyak outing pada tahun ni, banyak keluar daripada sekolah sebab ada urusan luar. Jadi kita agak terganggu lah dari segi pelajaran kita untuk subjek hadis. Baik. Jadi muka surat yang ke-10. Muka surat 10. Okay, hadis yang bertajuk kelebihan solat berjemaah. Hadis yang bertajuk kelebihan solat berjemaah. Baik. Jadi pertama sekali Ustaz akan baca dua hadis tu. Baca hadis tu serta dengan maksud. Lepas tu Ustaz nak seorang baca. Boleh? Selagi siapa nak baca, tekan raise hand tu, angkat tangan tu. Faham? Dan ni Ustaz akan baca dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah lebih afdal daripada solat seorang diri dengan 27 darjah. Okey, itu hadis yang kita nak baca hari ni. Jadi Ustaz nak seorang baca, siapa baca? Angkat tangan. Okey, Alfa baca. Buka mic dulu. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil Salatil fadhi.
salatil fadh bi sab'in wa ishrina darajat. Arti dia. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjamaah lebih afdal daripada solat seorang diri dengan 27 darjat. Okey, terima kasih Afa. Boleh tutup mic dulu. Baik. Jadi itu hadis yang kita akan belajar pada kali ini. Iaitu hadis ketiga. Tajuk dia ialah kelebihan solat berjemaah. Baik. Jadi kita tengok bawah tu, buku bawah tu, dia ada makna kalimah. Okay, apa maksud makna kalimah? Iaitu makna kalimah ni dia lebih kepada, Ustaz pernah terang kamu tentang mufradat. Apa maksud mufradat? Siapa ingat maksud mufradat apa dia? Ustaz pernah kita dah. Maksud mufradat. Mufradat ni ialah dua perkataan yang berbeza tapi mempunyai maksud yang sama. Jelas? Mufradat ni ialah dua perkataan yang berbeza tapi mempunyai maksud yang sama. Okey. Jadi di sini dia bagi satu perkataan sahaja. Satu perkataan yang di mana perkataan tu dia ada banyak jenis perkataan tapi maksud sama. Iaitu kalimah dia perkataannya ialah afdalu. Maksud perkataan dia ialah afdalu. Okey. Apa maksud afdalu ni? Kita tengok perkataan lain. Kita tengok perkataan lain yang maksud dia sama dengan afdalu. Perkataan lain yang sama dengan afdalu. Okey. Jadi perkataannya ialah ahammu dan juga aula. Okey. Siapa tahu maksud afdalu? Siapa tahu maksud afdalu? Angkat tangan. Siapa tahu maksud afdalu? Tulis hadis tu. Salatul jamaah afdalu. Okey, apa maksud afdalu? Apa maksud dia? Siapa tahu? Sebaik. Afdalul ni ialah kata afdal, perkataan afdal itu lebih baik. Maksudnya lebih baik. Afdalul maksudnya lebih baik. Okey, perkataan lain yang maksud dia lebih kurang sama dengan afdalu ialah yang pertama ahammu. Ahammu ni perkataan lain tapi maksud dia lebih kurang sama dengan afdalu. Maksud dia ialah ahammu ni lebih penting. Ahammu ni maksud dia lebih penting. Tulis dalam buku kamu. Ahammu maksud dia lebih penting. Afdalu tadi lebih baik. Tulis dalam buku kamu. Tulis atas perkataan tu. Afdalu lebih baik. Ahammu ni pula lebih penting. Okey. Dan satu lagi aula. Aula ni maksud dia lebih utama. Aula ni maksud dia lebih utama. Maksud dia lebih utama. Dapat? Siapa tak dapat maksud dia? Ada kelas, ada nampak penampakan belakang tu, maknanya ada jin lintah tu. Nampak penampakan belakang maknanya jin lintah. Belakang ustaz ada rak buku dah. Tak ada orang. Kalau nampak orang lintah tu maknanya ada jin tu. Okey. Ada jin, nampak orang lalu, nampak bala lalu kan. Tu jin tu. Belakang ustaz ada rak buku lah. Nampak rak buku belakang. Okey. Jadi ustaz tanya siapa yang tak dapat maksud tadi? Maksud daripada makna kalimah. Okey, ustaz ulang lagi. Afdalu maksudnya ialah lebih baik. Afdalu maksud dia lebih baik. Lepas tu makna dia pula ahammu tu. Okey, bagi yang baru masuk buka muka surat yang ke-10. Yang baru masuk buka muka surat 10. Kita sekarang tengah baca dekat makna kalimah. Okey. Kalimah yang diberi ialah afdalu. Afdalu ni maksud dia ialah lebih baik.
Dan maknanya perkataan lain, maknanya perkataan lain ataupun mufradat. Mufradat ni perkataan lain yang sama maksud dengan dia ialah yang pertama ahammu. Ahammu ni maksud dia lebih penting. Ahammu maksudnya ialah lebih penting. Kemudian aula. Aula pula maksudnya Lebih utama. Lebih apa? Lebih utama. Lebih utama. Pandai Syafi. Baik. Jadi kita nak tengok pula apa yang nak diceritakan kepada kita tentang hadis ni. Kita tengok muka surat 11. Tengok muka surat 11 iaitu syarah hadis. Apa maksud syarah hadis? Syarah hadis ialah penerangan ataupun penjelasan tentang hadis yang kita tengah belajar ni. Okey. Siapa nak baca syarah hadis tu? Perangan. Siapa baca? Angkat tangan. Raise your hand. Siapa? Tak nampak. Okey, Nisa Zulaika. Okey, baca. Hadis ini menerangkan bahawa sembahyang berjemaah lebih besar ganjarannya dari sembahyang berseorangan, sama ada dilakukan di masjid, di rumah atau di mana sahaja. Menurut uraian ulama rahimahumullah, hukum sembahyang berjemaah adalah fardu kifayah ke atas orang lelaki. Antara sembahyang berjemaah yang disyariatkan ialah sembahyang fardu 5 waktu, sembahyang jemaah, sembahyang harian, raya dan lain-lain. Okey. Baik. Cukup situ. Okey, terima kasih Nisa. Okey, jadi penerangan yang awal pada yang Nisa baca tadi, hadis ni dia nak beritahu dekat kita yang sembahyang jemaah ni pahala dia lebih besar daripada sembahyang seorang-seorang. Pahala sembahyang jemaah ni pahala dia lebih banyak ataupun lebih besar daripada sembahyang seorang-seorang. Di mana kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita akan dapat satu pahala. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita solat seorang-seorang, kita akan dapat satu pahala. Tapi kalau kita ni sembahyang berjemaah, kita akan dapat 20 ganjaran, 27 pahala. Berapa pahala? 27 pahala. Okey. Jadi Ustaz nak cerita satu kisah tentang seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi ni dia tak pernah tinggal solat jemaah. Dia tak pernah tinggal solat jemaah sebab sahabat Nabi depa dulu ni, apa yang Nabi cakap depa ikut. Nabi beritahu kat depa yang sembahyang jemaah ni dapat 27 ganjaran pahala, kan? Nabi beritahu depa yang solat jemaah ni dapat 27 ganjaran pahala. Jadi para sahabat ni depa nak rebut. Kalau kamu lah ustaz kata, okey, siapa yang main Google Meet dapat RM10, kan? Siapa tak masuk Google Meet tak dapat duit. Agak-agak semua kat masuk Google Meet tak? Masuk. Masuk kan, betul tak? Jadi Nabi pun beritahu dekat sahabat Nabi yang kata solat jemaah ni dapat 27 ganjaran pahala. Kalau sembahyang seorang, dapat satu pahala saja. Jadi ada seorang sahabat Nabi ni dia tak pernah tinggal solat jemaah, kan? Tapi satu hari tu dia terlewat untuk pergi sembahyang subuh di masjid. Dia terjaga lewat sikit. Jadi bila dia keluar rumah tu, sahabat Nabi tu dia keluar rumah, dia nak pergi masjid, tengok orang dah bagi salam dah. Orang dah bagi salam, maknanya dah habis sembahyang dah. Dia buat apa? Dia balik rumah, kan? Dia sembahyang subuh 27 kali. Dia balik rumah, dia sembahyang subuh 27 kali. Nabi bertanya, apa sebab sembahyang subuh 27 kali? Sebab
Jadi dia balik rumah, dia main subuh 27 kali. Nabi tanya pasal apa main 27 kali, kata sebab aku nak dapat pahala 27 lah. Sebab aku nak dapat pahala 27 pahala, sebab aku tak sempat main subuh ni. Nabi kata tak, kalau main seorang ni, main 100 kali pun dapat satu pahala tu lah. Kalau main seorang, main 1000 kali pun tetap dapat satu pahala, tak akan dapat 27 pahala. Kalau solat Jumaat ni, walaupun sembahyang sekali dapat 27 pahala. Jelas? Faham tak? Faham tak? No? Kalau sembahyang Jumaat ni, sembahyang sekali pun dah dapat 27 pahala. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang ni, sembahyang pilih 1000 kali pun, 1,000,000 kali pun tetap akan dapat satu pahala sahaja. Dia punya kelebihan dia takkan sama macam sembahyang Jumaat. Faham? No? Faham. Okey. Siapa tak faham kat tangan? Ada yang tak faham tak? Semua faham no? Okay, kalau tak faham semua kat tangan. Okey. Baik. Kita tengok antara tujuan sembahyang Jumaat ialah, siapa nak baca? Bagi tak baca, apa baca dah? Siapa tak baca? Siapa nak baca antara tujuan sembahyang berjemaah? Selain daripada Afar dengan Nisa, siapa baca? Ustaz tengok siapa ada. Tadi siapa yang left tadi ni? Tuan-tuan kelas left. Ustaz nak baca. Ryan Rizkin baca. Ryan Rizkin. Ryan Rizkin baca. Okay. Umat Islam dapat disatukan. Okay, yang kedua. Memupuk sifat berdisiplin dan bekerja sama dalam masyarakat. Okay, yang ketiga. Mengeratkan persaudaraan dan tidak ada jurang. Tidak ada di antara orang kaya dan miskin. Okay, yang keempat. Memberi rasa gerun kepada orang kafir apabila melihat kesatuan umat Islam. Okey, baik. Terima kasih Ryan Rizkin baca. Okey, dalam buku ni dia bagi ada 4 tujuan, no? 4 tujuan kenapa difardukan kepada orang Islam ni untuk solat berjemaah. Okay, yang pertama, umat Islam akan disatukan. Okay, kita ni semua orang Islam. Kan, terutama lelaki ni kalau pergi sembahyang jemaah, kan? Bila pergi sembahyang jemaah, contoh Amir dengan Amsyar Qawim bergaduh. Amir dengan Amsyar Qawim bergaduh. Lepas tu ustaz kata, okey, Amir, Amsyar Qawim, tak lagi pergi sembahyang kat masjid. Lepas tu ustaz suruh Amir dengan Amsyar ni duduk sebelah. Bila duduk sebelah ni, depa bantu bau, bantu kaki. Depa duduk sebelah sembahyang jemaah. Agak-agak depa akan bergaduh tak sembahyang. Okey, mesti takkan bergaduh. Pertama depa takkan bergaduh. Bila depa sembahyang sekali tu, depa takkan bergaduh. Duduk sebelah. Tadi depa bergaduh. Lepas tu depa duduk sebelah kali, depa tak gaduh. Tak apa. Lepas tu selalunya lepas sembahyang orang buat apa? Selalunya selepas main jemaah orang buat apa? Lah Ali, sebelum balik orang buat apa? Salam. Akan salam. Bila salam tak ada aktif, bila salam tu okey, kalau ikut kajian sains kan, bila kita salam, setiap manusia ni dia ada cas positif dan cas negatif. Setiap manusia dia akan ada cas positif dan cas negatif. Bila mana dua tangan ni, dua orang ni dia bersalam, cas positif tu akan bergabung. Cas positif tu akan bergabung dan cas negatif tu akan jatuh. Jadi bila mana Amsyar dengan Amir tu salam, bila cas positif dia pun bergabung,
Di situlah dia boleh rapat. Boleh rapat balik disebabkan solat jemaah. Kan? Disebabkan solat jemaah tu lah depa jadi rapat balik. Sebab itulah bila orang minta maaf, kan? Orang nak minta maaf, orang kena salam betul tak? Kan? Ustaz contoh ustaz kat sekolah kan. Kalau ada kawan-kawan gaduh, ustaz tahu okey, salam balik minta maaf. Lepas tu pun salam. Sebab nak gabungkan cas positif depa. Bila ada cas positif depa gabung balik, depa akan memaafkan satu sama lain. Dan cas negatif tu akan jatuh. Faham? Itulah kelebihan solat jemaah. Itu umat Islam dapat disatukan. Yang mana tak pernah kenal. Contoh macam ustaz kan. Ustaz dulu waktu kat Mesir kan. Ustaz tak kenal orang pun. Tak kenal orang Arab tu. Tapi bila pergi masjid, sembahyang duduk sekali, duduk sebelah. Kan? Ustaz orang Melayu. Belah kiri ustaz ada orang Arab. Belah kiri ustaz ada orang Afrika pun ada. Semua beza-beza bangsa. Ustaz Melayu ada. Afrika ada. Thailand ada. Lagi Arab ada. Orang Turki pun ada. Berbeza negara. Tapi dapat sembahyang sekali. Sebab apa? Sebab satu agama Islam. Sebab disebabkan sama. Bila sembahyang jemaah, sembahyang duduk sekali. Tak ada Islam tak suruh kan kata. Kalau nak sembahyang jemaah, Melayu duduk Melayu. Arab duduk Arab. Afrika duduk Afrika. Orang Thailand duduk orang Thailand. Tak. Allah tak suruh itu. Allah suruh orang Islam supaya salat berjemaah. Nama kata Islam, tak kira lah bangsa pun. Melayu ke, Cina ke, India ke, orang Turki ke, orang Arab ke, orang Afrika ke. Kalau hang tu Islam, bila pergi sembahyang jemaah, kena duduk sekali. Jangan duduk asing. Sebab itulah Allah kata dalam Quran, kan Allah kata maksud dia, Allah jadikan manusia ni banyak kaum, banyak golongan. Ada lelaki, ada perempuan, ada pendek, ada tinggi. Ada hitam, ada putih, ada hidung mancung, ada hidung kembang. Ada apa lagi? Ada gemuk, ada kurus. Macam-macam jenis dah manusia ni, betul tak? Kan? Untuk apa? Untuk tujuan kita ni nak kenalan. Nak kenal lah. Kan? Untuk kita nak kenal satu sama lain. Jangan kita ni belagak. Mentang-mentang kita ni kurus, handsome, putih macam Korea. Lepas tu, kawan tu mentang gemuk, hitam, pendek, tak kawan dengan dia. Jangan. Kita kena kawan satu sama lain. Kena kenal. Jangan kita ni belagak sombong. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kecantikan, kekacakan, kehansaman tu semua tu hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi saja. Kalau Allah nak tarik balik, bila-bila masuk tak balik. Contoh Amir dia handsome macam Korea. Contoh dia handsome macam Korea kan. Dia handsome macam Korea. Lepas tu dia belagak orang handsome. Tengok balik sekolah, accident tu muka dia tu sarat kat tak. Muka tu dia heret kat tak. Habis muka dia. Lepas tu muka dia jadi buruk. Kan? Jadi buruk. Bila buruk jadi handsome tak? Jadi handsome tak? Tak handsome dah. Sebab tu kita kata jangan belagak. Kalau Allah nak tarik balik, bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Contoh lagi. Kalau kita kaya jangan kita belagak. Sebab tu harta rezeki tu Allah yang bagi. Kan? Kalau kita belagak, kalau Allah tarik balik harta tu, contoh Alia ni orang kaya. Lepas tu balik rumah, tengok duit dia kena curi. Habis lencin dia kat rumah. Lepas tu Alia pun jatuh miskin sebab duit dia habis kena curi. Tu maknanya kita ni kadang bila kita kaya, kita jangan sombong macam siapa? Macam Korun. Macam Korun, pandai Syafi. Korun ni dia kaya. Korun ni dia ni asalnya dia orang miskin. Korun ni dia asal orang miskin. Dia bela kambing dia tak sihat, kambing dia sakit, banyak yang mati. Kan? Satu hari dia mai jumpa Nabi Musa. Dia mai jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, nak minta tolong hang ni, doa sikit dekat Tuhan kita ni, dekat Allah. Doa sikit dekat Allah, minta supaya aku ni dimurahkan rezeki. Kan? Minta aku supaya dimurahkan rezeki. Lalu Nabi Musa pun doa lah supaya dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya murahkan rezeki
rezeki Qarun tadi. Lepas tu bila Nabi Musa doa, maka makbullah doa Nabi Musa tu. Qarun pun menjadi kaya. Haiwan ternakan dia pun semua sihat, semua membiak dengan banyak sampai dia jadi kaya. Nampak betapa kayanya Qarun ni. Kunci store untuk simpan barang harta dia ni sampai 300 ekor unta kena bawa. Kunci store dia ni punya banyak store simpan harta ni, punya banyak store dia tu, sampai kunci store dia tu 300 ekor unta kena bawa. Banyak kunci. Banyak store yang simpan harta. Bila banyak store simpan harta maknanya banyak kunci lah. Kunci store tu punya banyak sampai seorang nak bawa tak cukup, kena 300 ekor unta kena bawa kunci dia tu. Betapa kayanya Qarun tu. Sebab apa? Sebab banyak peti simpanan, peti store tu sampai 300 ekor unta kena bawa kunci dia. Kaya sungguh. Jadi satu hari Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk bagi tahu dekat Qarun yang Qarun ni kena keluar zakat. Keluar zakat untuk bantu orang miskin. Dah dia kaya sangat dah. Dah dia terlampau kaya. Jadi minta tolong kepada Qarun ni keluarkan zakat bagi bantuan dekat orang miskin. Lepas tu kira ramai, zakat yang dia keluar tu banyak. Sebab harta dia banyak. Bila harta banyak, maka banyaklah zakat yang kena keluar. Jadi Qarun tu dia banyaknya kena keluar zakat tu. Lepas tu Qarun kata apa? Aku ni punyalah usaha ni. Bela kambing banyak aku jual sampai kaya. Lepas tu senang-senang je nak minta zakat kalau. Senang pun minta harta aku. Aku punya usaha kerja letih, apa tahu minta lah. Dia belagak. Dia tak tahu sebelum ni, dia kaya tu hasil doa daripada Nabi Musa doa kat dia. Tapi dia belagak, dia lupa diri. Dia kata, dia kaya tu sebab usaha dia, bukan sebab rezeki yang Allah bagi. Dia tak mahu keluar zakat. Lalu, Allah telan dia ni, Allah arahkan tanah bumi ni menelan Qarun dan juga harta-harta dia masuk dalam tanah. Tiba-tiba Qarun ni ditelan dalam tanah sekali dengan harta-harta dia. Sebab tu jangan heran kalau kita hari ni duk gali-gali tanah jumpa emas. Kan? Duk gali-gali tanah jumpa emas, jumpa harta macam-macam. Sebab apa? Kemungkinan itu harta Qarun. Pernah dengar harta karun tu? Kan? Kita sebut harta karun. Harta Qarun tu lah tu. Harta Qarun disebabkan dia ni tak mau keluar zakat, dia belagak, Allah telan dengan dia semua harta dia dah masuk dalam bumi. Emas semua ada. Sebab tu hari ni kalau kita tengok, duk korek tanah jumpa emas. Mai mana emas dalam tanah? Kemungkinan itu harta Qarun yang ditelan dalam bumi. Itu kita tahu. Jadi tujuan masjid ni tujuan bila kita rapat dengan orang untuk kita bersatu. Janganlah kita ni belagak sombong sebab semua rezeki, kemewahan, kegagahan, kehebatan semua Allah yang bagi. Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, kita tak dapat semua tu. Kita ada rumah, ada boleh naik kereta. Kan? Adakah kereta tu mak ayah kita yang dapat sendiri ataupun Allah bagi? Allah bagi. Allah yang bagi. Kau makan hari ni semua Allah yang bagi. Okey, yang kedua, memupuk sifat berdisiplin. Okey. Sebab apa masjid ni memupuk sifat disiplin? Raya Fitri. Pasal apa masjid ni memupuk sifat disiplin? Awak tu. Raya Fitri awak kerah tau. Awak Raya Fitri kerah tau. Pasal apa? Sebab kita bila kita masuk masjid, kita kena jaga adab-adab dia. Dia ada adab-adab dia. Jangan bising, jangan berlari. Nak sembahyang jemaah pula kena diri rapat-rapat. Kan? Macam ni kena diri jarak-jarak tapi tetap kena bagi sama saf. Kita kena disiplin. Tak boleh duduk diri kodan. Kena bagi sama. Itu makna nak mupuk sifat disiplin. Okey, yang ketiga, mengeratkan persaudaraan.
persaudaraan. Bila kita pergi semayang jemaah di masjid, kita semayang, kita semayang ramai-ramai. Sesudah tu kita salam. Betul tak? Itulah akan mengeratkan hubungan persaudaraan. No? Mengeratkan persaudaraan. Sebab apa? Sebab di masjid ni, tak kira lah hang orang susah ke, orang miskin ke, tetap akan semayang di masjid yang sama. Betul tak? Ada tak orang kata, masjid ni untuk orang kaya, orang miskin pergi semayang kat luar? Ada tak gitu? Tak ada. Tak ada kan? Boleh sebut masjid ni tak kira orang kaya ke, orang miskin, semua boleh masuk semayang kali. Tak ada lah orang miskin semayang kat luar, semayang kat setat. Orang kaya masuk dalam duduk aircon. Tak ada. Semua boleh masuk kali. Tak kira orang miskin ataupun kaya, ataupun tua ataupun muda. Kanak-kanak pun boleh masuk dalam masjid. Betul tak? Betul. Okey, itulah maksudnya nak mengeratkan persaudaraan tanpa kira tua muda, miskin kaya, miskin kaya dan sebagainya. Okay, yang keempat terakhir lagi, memberi rasa gerun kepada orang kafir. Sebab apa? Sebab bila kita ni rajin sembahyang jemaah, ikatan hubungan kita akan jadi semakin kuat. No? Bila kita sembahyang jemaah, hubungan persaudaraan kita semakin kuat. Bila hubungan kita semakin kuat, agak-agak musuh Islam ni, orang kafir takut tak? Takut. Takut. Sebab kita ni hubungan kita kuat. Hubungan kita saling tolong-menolong. Nah, abang kata zaman Nabi ni, kan, zaman Nabi, hubungan ni, Islam ni kuat tak kuat, berapa kuat tak kuatnya, ketika satu perang ni, tentera Islam pergi perang. Mereka pergi perang, okay. Tentera Islam zaman Nabi ni, mereka ni, syarat nak masuk dia, mereka wajib sembahyang jemaah. Mereka wajib sembahyang jemaah. Mereka bukan fardu kifayah lah. Mereka bukan fardu kifayah lah. Mereka ni wajib kena sembahyang jemaah. Bila mereka sembahyang jemaah selalu, hubungan mereka jadi kuat. Nak jadi cerita ketika dalam perjalanan nak pergi perang ni, kan, dalam perjalanan nak pergi perang ni, tiba-tiba salah seorang daripada sahabat Nabi ni, pedang dia terjatuh dalam sungai. Sahabat Nabi ni, dalam perjalanan mereka ni nak pergi perang tu, dia singgah tepi sungai, ambil air dan sebagainya. Lepas tu pedang sahabat tu terjatuh dalam sungai. Pedang terjatuh dalam sungai. Lepas tu apa jadi? Semua tentera Islam, kan, semua tentera Islam ni semua berkat terjun sungai, tolong cari pedang. Tengok betapa rapatnya depa sampai seorang je pedang jatuh dalam sungai. Semua tentera Islam tu, sahabat-sahabat Nabi semua pakat terjun dalam sungai, tolong cari pedang. Tolong cari pedang kawan tadi hak jatuh ni. Tengok betapa kuatnya hubungan depa, sampai tentera tu tolong. Seorang je jatuh, semua kat terjun. Terjun sungai, tolong cari pedang dia balik. Sampai tentera Islam ni tengok, depa tentera Islam ni buat perangkap apa tu terjun sungai tu. Kan? Sampai tentera Islam ni takut. Tentera Islam tengok dia jauh kan. Pasal tentera musuh Islam ni, tentera musuh ni duk tengok dia jauh. Apa benda lah tentera Islam tu buat semua kat terjun sungai. Dia buat perangkap apa? Perangkap takut habis. Bukan buat perangkap, tapi sebab ada sahabat Nabi tu, pedang jatuh dalam sungai, semua berkat tolong terjun dalam sungai tu. Tolong cari pedang balik. Betapa rapatnya depa, ukhuwah depa tu, hubungan depa rapat sampai tentera tu tolong. Kita kalau kita duit kawan kita jatuh longkang, kita terjun longkang. Longkang taik ni, contoh longkang taik kan, longkang taik. Duit jatuh dalam longkang taik tu, kamu terjun tak? Tak terjun kan. Sama sungai, mesti sungai dalam. Ada yang tak renang, tak terjun, depa tak. Semua terjun. Depa punya nak tolong kawan-kawan depa, nak tolong sahabat depa. Kita macam itulah. Bila sahabat kita dalam kesusahan, kita kena tolong. Bila sahabat kita dalam kesusahan, kita kena tolong. Okey. Last pengajaran hadis. Ada 3. Siapa nak baca yang pertama? Syafi baca Syafi yang pertama. Sembahyang berjemaah lebih utama dan banyak kelebihannya. Okey. Yang kedua, siapa baca? Damia baca yang kedua. Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan dan hukum yang ditetapkan.
digalakkan antara imam dan makmum. Okey, yang ketiga. Yang ketiga apa baca? Siapa nak baca angkat tangan? Yang tak baca je, yang tak baca, yang baca tak apa dah. Siapa ada ni? Alia je Alia. Yang ketiga, Mengamarahkan mengimarahkan masjid mengamarahkan masjid dan dapat tertegaknya asal dan dapat tertegaknya syiar Islam. Syiar. Syiar. Okey, baik. Masih ada tiga orang, Syafi, Damia dan juga Alia sebab baca pengajar hadis. Okey, yang pertama pengajar dia ialah sembahyang berjemaah lebih utama dan banyak pahalanya. Itu kelebihan dia. Ingatlah, sembahyang jemaah ni lebih banyak pahalanya kepada kita. Terutamanya lelaki. Yang ditekankan untuk solat jemaah ni ialah lelaki. Perempuan tak apa sembahyang di rumah pun. Perempuan pula seeloknya sembahyang di rumah. Perempuan tak digalakkan sangat untuk solat jemaah. Perempuan digalakkan solat di rumah. Lelaki pula digalakkan solat jemaah. Tak digalakkan solat di rumah. Apa Ustaz cakap ni? Lelaki pula digalakkan solat jemaah di masjid.